Cha ayu ti được thầy đó anh Sambil beramah mesra, mereka saling bertanya kabar dan berita. Apabila mengetahui yang tetamu mereka sedang dalam perjalanan ke bandar untuk berniaga, ketua di situ menasihatkan mereka supaya menukar pakaian terap yang dipakai dan meminjamkan pakaian-pakaian yang lebih sesuai. Wanita-wanita Temia mendedahkan dada mereka bukanlah sebagai satu daya tarikan, tetapi untuk menyusukan anak-anak. Oleh itu, mereka tidak segan silu mendedahkan tubuh mereka. Tetapi di bandar, mereka tidak boleh berbuat begini, kerana ini akan menggemparkan dan menimbulkan kesiluan. tuh oke nè cái này abad tuh Nak og malikaw at Dok. Malo, pelaan. Dok, natin. Subuh-subuh lagi, setelah bangun dari tidur, mereka pun meninggalkan kampung Pulat, sebuah perkampungan Puak Temia di tebing sungai Nenggiri, untuk meneruskan perjalanan ke bandar. Di sini, sungainya luas dan tidak deras, dan ini memudahkan lagi perjalanan. Hanya terdapat sedikit jeram sahaja sebelum sampai ke hilir sungai yang tidak didiami orang. Dari gunung, sungai mengalir berliku-liku dengan menempuh bukit-bukit batu kapur dan kampung-kampung Melayu. Orang-orang Temia berhubung rapat dengan orang-orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung di sepanjang sungai Nenggiri. Menerusi pergaulan ini, mereka fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Terdapat juga kawin campur di antara orang-orang Temia dengan orang-orang Melayu, dan setengah-setengah orang Melayu boleh bertutur bahasa Temia. Dengan ini, orang-orang Temia sedikit sebanyak bergaul dengan masyarakat Malaysia yang lain. tuh di nong kemarin alam nyom Perjalanan dengan rakit bergantung kepada arus sungai dan tidak dapat diramalkan lamanya. Senja hampir menjelang, tetapi mereka masih jauh dari pekan yang berhampiran. Bila tiba di sana nanti, rakit-rakit ini akan dirombak dan buluhnya dijual.
mereka akan pulang berjalan kaki dengan meredah hutan, tetapi tidak semestinya mengikut tebing sungai. Di pagi hari yang keempat, mereka pun sampai di Bertam, sebuah pekan kecil yang dihubungkan ke lain-lain tempat dengan kereta api. Secara kebetulan, mereka sampai di Bertam pada hari Jumaat yang merupakan hari cuti di Kelantan. Hari ini diadakan pasar minggu di hampir semua pekan-pekan besar. Peniaga-peniaga dari Kota Baru yang syarat dengan barang-barang dagangan bertemu dengan petani-petani dari kampung yang membawa hasil tanaman mereka. Barang-barang ini diperniagakan dan terjalinlah persahabatan di antara kedua-dua golongan ini. Ay, mahal tu. Siya semua. Ngap. Ya, sil ada jual tu. Mana tu punya? Iya, na apa tu meja? Di Bertam, orang-orang Temia tidak dianggap ganjil atau menjadi tumpuan ramai. Sebaliknya, mereka disambut baik sebagai saudara-saudara dari pedalaman. Kedatangan mereka yang kerap telah mengeratkan lagi tali persahabatan dengan penduduk di bandar. Dengan pendapatan baru yang diperolehi, mereka membelanjakannya dengan membeli barang-barang keperluan, sehinggalah ke barang-barang mewah yang tidak diperlukan sangat dalam hidup mereka. Tinggi 20. Awat, umeman nomor tam, mentau nya. Dewa nomor tam. Setelah beberapa hari menempuh hutan dengan mengikut tikas-tikas binatang yang bersimpang siur di bukit dan di lembah sungai, mereka pun sampai di rumah, syarat dengan barang-barang belian dari bandar. Dia ni abad tu. Okey, abad. Okey. Bawa intat aki ni jakan kek tu. Ai tu lep bawa jang lep kek. Satu perkara yang menarik dalam hidup orang-orang Temia ialah mereka sentiasa berkongsi sebarang keuntungan yang diperolehi tanpa mengira jumlah hasil yang didapati oleh tiap-tiap seorang dari mereka. Barang-barang yang dibeli dibahagi-bahagikan mengikut kehendak dan kegemaran masing-masing. Ya. Ya, cocok lagi. Wah, ini dia. Nak dia ke mana tu? Wah, dia.